Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar unit 5 kebersihan tanggungjawab bersama dengan tajuk pilihan tepat kita selamat. Pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap murid-murid akan dapat membezakan ayat silaan dan juga ayat larangan. Hari ini kita akan belajar dua jenis ayat yang baru, iaitu ayat silaan dan juga ayat larangan. Cikgu akan terangkan apakah perbezaan antara ayat silaan dan juga ayat larangan. Kemudian, cikgu juga harap murid-murid akan dapat memberikan respons terhadap ayat silaan dan ayat larangan dengan betul. Memberikan respons itu bermaksud kamu memberikan jawapan terhadap ayat-ayat tersebut. Di sini cikgu tunjukkan 4 jenis ayat, iaitu ayat permintaan, ayat suruhan, ayat silaan dan ayat larangan. Sebelum ini, kamu sudah pun mempelajari apakah itu ayat permintaan dan juga ayat suruhan. Oleh itu, hari ini, cikgu akan terangkan apakah itu ayat silaan dan ayat larangan. Ayat silaan ialah ayat yang berfungsi untuk menjemput dan mempersilakan seseorang. Kebiasaannya, ayat silaan ini dimulakan dengan perkataan jemputlah, marilah dan silalah. Cikgu akan berikan contoh, jemputlah. Contoh ayat, jemputlah makan kuih muih ini. Contoh ayat, marilah. Marilah kita bersama-sama menunaikan solat 5 waktu. Contoh ayat silalah. Silalah pakai kasut kamu dengan kemas. Itu contoh ayat silaan. Bagaimana pula dengan ayat larangan? Ayat larangan ialah ayat yang bertujuan untuk menegah seseorang melakukan sesuatu. Ayat larangan kebiasaannya dimulakan dengan perkataan janganlah atau usahlah. Contoh ayat larangan ialah, janganlah kamu memanjat pokok itu, kata ibu. Contoh ayat usahlah ialah, usahlah kamu bersedih hati, wahai anakku, kata ibu. Seterusnya, murid-murid diminta untuk membuka buku teks muka surat 27. Gambar tersebut menunjukkan sebuah situasi di sebuah farmasi sihat ceria. Terdapat 3 individu iaitu ahli farmasi, ibu dan juga anak lelakinya. Ibu berkata, saya hendak membeli sabun mandi yang sesuai untuk kulit sensitif. Ahli farmasi berkata, jemputlah duduk. Cikgu ingin bertanya, apakah jenis ayat jemputlah duduk? Jawapannya ialah ayat silaan kerana dimulakan dengan perkataan jemputlah. Cikgu ingin kongsikan, kulit sensitif itu apabila kulit awak menggelupas, kegatalan atau kulit awak kekeringan, kulit kemerah-merahan, bercapuk-capuk atau rasa terbakar. Ini adalah simptom kulit sensitif. Awak boleh cek kulit awak, ada tak simptom-simptom macam ni? Kalau ada, segeralah berjumpa dengan doktor. Berkemungkinan disebabkan oleh awak sensitif dengan suhu ataupun sebab sabun mandi awak tak sesuai dengan kulit awak. Pastikan awak peka dengan kulit awak sendiri. Baiklah, kita teruskan. Gambar yang ditunjukkan ialah sabun mandi organik aloe vera. Sabun mandi organik ini bermaksud sabun mandi tersebut tidak mengandungi sebarang bahan kimia. Jadi sabun mandi ini sangat selamat untuk digunakan. Okey, mari kita baca pernyataan yang pertama. Gunakanlah sabun organik yang mengandungi minyak zaitun dan daun lidah buaya. Baiklah, berdasarkan ayat pernyataan ini, apakah jenis ayat tersebut? Ayat silaan ataupun ayat larangan? Jawapannya ialah ayat silaan.
Kenapa? Kerana ayat tersebut dimulakan dengan perkataan gunakanlah. Dia minta kita untuk menggunakan sabun organik yang mengandungi minyak zaitun dan daun lidah buaya. Okey, macam mana kita nak jawab kepada ayat silaan ini? Okey, contohnya, baiklah, saya akan menggunakan sabun ini. Begitu. Okey, kita lihat ayat yang kedua. Okey, cikgu bacakan. Kamu boleh baca sendiri sambil cikgu membacakannya. Sila pilih sabun yang tiada pengawet. Ayat ini ialah ayat larangan ataupun ayat silaan. Jawapannya, ayat silaan kerana dimulakan dengan perkataan sila. Okey, sila pilih sabun yang tiada pengawet. Bagaimana kita ingin menjawab ayat silaan ini? Okey, contoh ayat. Baiklah, saya akan pilih sabun yang tiada pengawet. Jawab semula ayat silaan tersebut. Awak salin je daripada pernyataan tersebut. Okay, kita lihat ayat yang ketiga. Jangan pilih sabun yang ada pewarna. Apakah jenis ayat ini? Ayat ini adalah jenis ayat larangan kerana dimulakan dengan perkataan jangan. Jangan pilih sabun yang ada pewarna. Bagaimana kita ingin memberi respons kepada ayat larangan ini? Okay, contoh ayat. Baiklah, saya tidak akan pilih sabun yang ada pewarna. Begitu. Okay, kita lihat pula pernyataan yang keempat. Usah risau, sabun ini sesuai untuk kulit sensitif. Apakah jenis ayat ini? Ayat larangan kerana dimulakan dengan perkataan usah. Usah ini adalah sama maksud dengan jangan. Usah risau ataupun jangan risau. Sabun ini sesuai untuk kulit sensitif. Bagaimana kita ingin menjawab ayat larangan ini? Contoh ayat. Baiklah, saya akan gunakan sabun ini kerana sesuai untuk kulit sensitif. Salin semula ayat ini. Dan ayat yang terakhir. Sila pilih sabun yang tiada pewangi. Apakah jenis ayat ini? Ayat silaan kerana dimulakan dengan perkataan sila. Okay. Sila pilih sabun yang tiada pewangi. Cara menjawab ayat ini ialah, baiklah, saya akan pilih sabun yang tiada pewangi. Begitu. Okey. Itulah cara untuk awak mengenal pasti sama ada ayat tersebut ialah ayat silaan atau ayat larangan. Dan begitulah cara kamu ingin menjawab ayat-ayat tersebut. Okey, cikgu lampirkan sekali tugasan kamu pada hari ini. Okey. Tugasan ini memerlukan kamu untuk memberikan respons dalam dialog di bawah. Gambar tersebut menunjukkan situasi di sebuah farmasi keluarga. Dialog tersebut berlaku antara pekerja dan juga Puan Nina. Okay, kamu perlu mengisi respons Puan Nina terhadap ayat atau soalan yang diberikan oleh pekerja tersebut. Contoh, jemputlah duduk. Boleh saya bantu Puan? Apa agaknya respons Puan Nina? Okay, ini contoh cikgu. Terima kasih Puan, saya ingin mencari sabun apa. Kamu lengkapkan ayat tersebut. Okay. Cikgu nak kamu catat jawapan tersebut pada mana-mana kertas, sama ada kertas A4 ataupun kertas yang sudah digunakan. Kamu tidak perlu menulis jawapan tersebut dalam buku tulis kamu. Kamu lengkapkan jawapan Puan Nina. Setelah kamu melengkapkan jawapan tersebut,
Cikgu nak kamu lakonkan semula semua dialog tersebut. Contoh, jemputlah duduk. Boleh saya bantu puan? Terima kasih puan, saya ingin mencari sabun untuk kulit yang sensitif. Sila tunggu sebentar. Saya akan ambil produk yang sesuai untuk puan. Kemudian, kamu bacakan dialog Puan Nina sehinggalah tamat. Rakam bacaan kamu dan hantarkan ke dalam grup Telegram kita. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.